A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam rakaman seterusnya untuk pembelajaran PDPR sesi 2021. Jadi Ustaz doakan kepada semua murid tahun 4 yang berada dalam kelas Ustaz, semoga berada dalam keadaan yang sihat dan dijauhi daripada segala jenis penyakit, insya-Allah. Baiklah, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Kita akan terus pergi kepada tajuk ibadah, dalam bidang ibadah. Jadi Ustaz pasti semua orang sudah dapat buku teks masing-masing. Jadi Ustaz perlu pastikan apabila kamu melihat video yang Ustaz berikan ini, pastikan buku teks kamu ada bersama kamu sebagai panduan dan rujukan semasa Ustaz mengajar. Okey, jadi sekarang ni buka muka surat 114. Kita akan belajar tajuk Mari Bersuci. Baiklah, dalam muka surat 114, tajuk unit 1 dalam bidang ibadah iaitu Mari Bersuci. Dalam ni ada gambaran, ada atuk dan ada cucu-cucunya yang bermain di halaman rumah. Okey, dalam situasi ini ialah si cucu ni bertanya dengan atuknya apakah itu najis, dan atuknya menerangkan 3 jenis-jenis najis yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi Ustaz akan teruskan dengan pengertian najis. Okey, jadi yang dialog ni kau boleh baca sendiri. Jadi Ustaz terus kepada apa yang kita nak belajar, iaitu pengertian najis. Okey, jadi apakah itu najis? Okey, najis ialah semua benda yang kotor yang menghalang daripada sahnya solat, seperti darah dan tahi. Itu yang umum, najis yang umum. Jadi yang kita kena sedia maklum, apakah itu najis? Ialah sesuatu yang kotor yang menghalang kita daripada melakukan solat. Itu yang lebih mudah untuk kamu faham. Okey, jadi najis ni ada 3. Ada 3 jenis najis yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama, najis mukhaffafah. Apakah itu najis mukhaffafah, Ustaz? Okey, Ustaz akan terangkan satu persatu apakah itu najis mukhaffafah. Okey, najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan ataupun minum kecuali susu ibunya sahaja. Terang sekali, apakah itu najis mukhaffafah? Ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang dan tidak makan dan minum selain daripada susu ibunya, maknanya menyusu daripada ibunya sahaja. Itu dikategorikan sebagai najis mukhaffafah ataupun najis yang paling ringan sekali. Okey, kamu kena ingat, budak umur 2 tahun tidak makan dan tidak minum selain daripada susu ibunya. Itu ialah najis mukhaffafah. Okey, kita beralih pula kepada najis seterusnya, iaitu najis mutawassithah. Okey, ni najis di pertengahan. Okey, tadi najis mukhaffafah najis yang ringan, ini najis di pertengahan, di tengah-tengah. Okey, apakah itu najis mutawassithah? Najis mutawassithah ialah najis selain daripada najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Contohnya air kencing, tahi dan darah. Okey, maknanya najis pertengahan ni ialah selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Kita beralih kepada najis mughallazah. Apakah itu najis mughallazah? Najis yang paling berat sekali, iaitu anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara
yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya air kencing anjing kah, air kencing babi kah, air liur dan darah daripada kedua-dua binatang tersebut. Okey, jadi maknanya dalam kumpulan najis mughallazah ni hanya melibatkan dua najis daripada dua binatang sahaja, iaitu anjing dan babi. Okey, kita beralih kepada cara membersihkan najis. Seperti kamu sedia maklum, kalau baju kamu kotor sekalipun, kamu pun cepat-cepat terus ambil tisu ataupun kamu pergi ke pipe, kamu terus cuci. Itu kita sedia maklum, benda yang paling mudah. Nampak kotor terus cuci. Okey, tapi sebenarnya apabila terkena di antara tiga najis ini, ada cara-cara untuk kita membersihkan najis. Okey, kita mulakan dengan najis mukhaffafah. Okey, dalam setiap najis yang Ustaz akan ajarkan kamu ini, Ustaz akan selitkan video macam mana cara kamu membersihkan najis. Okey, contohnya yang pertama, najis mukhaffafah. Okey, terkena saja najis mukhaffafah Ustaz cakap tadi, iaitu najis air kencing kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun yang hanya minum susu ibunya. Lepas tu nanti kada tanya Ustaz, jadi kalau air kencing kanak-kanak perempuan macam mana? Nah, kalau air kencing kanak-kanak perempuan, dia adalah dalam kumpulan najis mutawassithah. Hanya air kencing kanak-kanak lelaki sahaja yang berada dalam kategori najis mukhaffafah. Okey, jadi kalau kamu terkena saja, contoh kalau kamu di rumah adalah adik kamu yang kecil kencing di lantai, tiba-tiba kamu pun terduduk dekat kawasan yang terkena air kencing tadi, habis baju kamu. Jadi macam mana caranya? Itu nanti ada dalam video. Okey, itu kalau kamu terduduk dekat air kencing yang sudah ada di lantai. Ini macam mana cara kita nak bersihkan kalau air kencing itu masih lagi di lantai. Kamu nampak saja air kencing adik kamu lelaki, kamu pun perlu buat begini, iaitu pertama, merenjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Jangan lagi kau tanya sama aku, Ustaz, apa itu air mutlak? Mana saya mau cari? Mana ada air mutlak di rumah saya? Yang ada di rumah saya air pipe saja, air di bilik air. Nah, air mutlak ini kamu belajar sudah pada tahun 1. Ada 7 jenis air mutlak. Tak payahlah Ustaz ajar lagi. Kan air mutlak apa? Kamu ambil sajalah air di dapur kamu kah, di bilik air kamu kah, itu pun dikira sebagai air mutlak. Air yang bersih. Ambil air, renjiskan ke najis tersebut. Renjiskan saja. Okay, lepas tu kamu cucilah. Okay, itu paling mudah sekali. Sekiranya pakaian anda terkena najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke bawah yang tidak minum kecuali susu ibunya sahaja, cara membersihkannya ialah dengan mengambil air yang suci dan bersih, kemudian renjiskan di tempat yang terkena najis dengan rata. Keringkan pakaian tersebut dan anda boleh menggunakannya seperti biasa dengan yakin. Seterusnya, kalau baju kamu terkena najis mutawassithah, ini kalau terkena sama ada air kencing kah, darah kah. Okey, ini cara menyucikan najis mutawassithah. Cara bersihkan najis mutawassithah. Okey, dalam buku teks kamu dia bagi contoh terkena di seluar kamu ataupun terkena di baju kamu. Tidak kisahlah apa benda yang terkena di mana sekalipun, jadi ada caranya untuk kita membersihkannya. Okey, yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Maknanya kalau terkena dekat tangan kamu ke, kena dekat baju kamu ke, ataupun terkena pada tempat yang ada najis tu, caranya ialah hilangkan dahulu najis tu. Macam mana cara hilangkan najis tu dahulu? Maknanya sama ada kamu lapkan dahulu najis tu supaya
hilang daripada tempat itu. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau ataupun rasa. Okey, maknanya kalau contohlah ada najis air kencing tadi, okey, bila kamu dah basuh dengan air mutlak, pastikan warna air kencing hilang. Okey, kamu pun sedia maklum air kencing selalunya warna apa? Warna kuning kan? Bila kamu dah jirus dengan air, pastikan warnanya hilang daripada tempat tersebut. Okey, lepas tu bau. Okey, kamu pun pergi bau air kencing tu, pastikan hilang. Tapi janganlah kamu pergi jilat pula rasa tu. Okey, kita anggap apabila hilang sudah warna, bau, rasa pun sekali hilang. Okey, faham? Okey, mudah. Okey, video pun Ustaz akan selitkan selepas daripada Ustaz terangkan. Dan yang terakhir, Sekiranya pakaian anda terkena najis mutawasitah, contohnya tahi, air kencing manusia ataupun darah, cara menyucikannya ialah dengan yang pertama, hilangkan najis tersebut. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya warna, bau ataupun rasa. Kemudian keringkan dan anda boleh menggunakannya tanpa was-was. dan yang terakhir sekali, iaitu najis yang berat yang saya kata tadi, yang melibatkan dua binatang, iaitu anjing dan babi. Selalunya kalau kita terkena ni, selalunya kita kena dekat kita punya kasut lah. Okey, kita terpijak dia punya najis kah, ataupun tiba-tiba dia datang dekat kita, dia jilat kita punya kasut kah. Okay, jadi macam mana kita nak bersihkan najis mughalazah? Okey, dalam ni ada 3 langkah. Yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat, sama dengan yang najis sama dengan najis mutawassithah tadi. Hilangkan dahulu najis itu. Contohlah kalau ada terkena dekat kasut, kasih lap dahulu, buang dia dahulu, hilangkan dia daripada kasut kamu dahulu. Okey, lepas tu yang kedua, basuh dengan air tanah satu kali. Allah, ustaz, payahnya pula nak kena ambil air tanah. Ini memang ada leceh sedikit. Maknanya kalau terkena jilat anjing ataupun terkena tahi babi ataupun tahi anjing, memang ada leceh sedikit untuk kita bersihkan. Jadi memang kamu kena sediakan tanah. Tanah tu macam mana, ustaz? Cari tanah yang bersih. Okey, yang kamu anggap tanah tu bersih. Janganlah kalau dekat tanah tu dah ada najis-najis kamu pergi ambil lagi. Kamu pergi cari tanah yang kamu rasa bersih. Okey, ambil, masuk dalam baldi. Lepas tu letak air dalam baldi tersebut. Okey, jadi untuk yang langkah kedua ni, basuh dengan air tanah satu kali. Tadi kamu dah masukkan tanah dekat dalam baldi, kamu pun kacau lah air tanah dengan air tadi. Okey, lepas tu ambil air tanah tadi, kamu pun cuci dekat kasut kamu satu kali saja. Okey, cuci dekat kasut kamu. Yang kali ketiga, basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasa. Maknanya tadi satu kali sudah dengan air tanah. Lepas tu 6 kali tu kita anggaplah, kalau untuk kamu pakai gayung, ambillah 1, kamu kira lah 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ataupun kalau kamu pakai air pipe, takkanlah aku nak kita ada satu. Kalau dah pakai air pipe tu dah tentu lebih daripada 6 kali. Buka je pipe tu setelah selesai jirus dengan air tanah, terus lepas tu kamu terus cucilah kasut kamu di bawah air pipe tu sehingga hilang warna, bau dan rasa. Okey, akan ustaz selitkan video supaya kamu lebih faham. Jangan risau.
Okey, jadi itu ialah Sekiranya badan atau pakaian anda terkena najis mughallazah, anda mestilah menyucikannya. Cara menyucikannya ialah dengan menyediakan air mutlak, tanah dan alat untuk membersihkan najis tersebut seperti berus. Pertama, buang kotoran dari tempat yang terkena najis. Yang kedua, ambil sebekas air dan campurkan dengan tanah. Yang ketiga, ambil air tanah dan bersihkan kawasan yang terkena najis dengan 1 kali basuhan. Seterusnya, ambil air mutlak dan basuh tempat yang terkena najis sebanyak 6 kali. 1, Sekarang kasut anda telah suci daripada najis mughallazah. Sekian, terima kasih. Jadi itu ialah cara-cara membersihkan najis mukhaffafah, cara membersihkan najis mutawassithah dan cara membersihkan najis mughallazah. Okey, selesai sudah cara membersihkan najis. Okey. Jadi untuk pembelajaran hari ini, biarpun kita rasa pendek kita punya video hari ini, sebenarnya kamu kena teliti betul-betul macam mana cara kita nak membersihkan najis yang 3 jenis ini. Okay, dan kamu kena tahu najis-najis ni dalam kategori yang mana, sama ada dalam najis mukhaffafah ataupun najis mutawassithah dan najis mughallazah. Jadi ustaz harap daripada video setelah rakamkan ini kamu dapat faham, okay, dan kamu jelas dengan apa yang ustaz terangkan kepada kamu. Jadi sekiranya ada permasalahan ataupun ada yang kamu tidak faham, kamu boleh terus WhatsApp kepada ustaz dan ustaz akan membalas kepada kamu untuk menerangkan lebih lanjut apa yang kamu tidak faham. Baiklah, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.